Redha, maaf, syukur. Mudah dilafazkan dengan kata-kata, tetapi bukan mudah untuk menghayati dan mengalami. Ada masanya kita tidak sedar apa punjanya kita mengalami isu psikologis. Redha, maaf, syukur. Mudah dilafazkan dengan kata-kata, tetapi bukan mudah untuk menghayati dan mengalami. Ada masanya kita tidak sedar apa punjanya kita mengalami isu psikologi seperti depresi, anxiety, stres dan lain-lain. Mungkin disebabkan perasaan cemburu, kecewa atau persekitaran yang memberi kita tekanan sehingga menimbulkan isu psikologi. Untuk menyelesaikan masalah psikologi, kita memerlukan kesedaran. Jika kita sedar, kita ada kesempatan memperbaiki keadaan dan diri. Jika kita tangani peristiwa itu secara positif, kita boleh berada dalam keadaan redha, maaf dan syukur serta memperoleh kesejahteraan psikologi. Jom sertai Motivasi Kerjaya Siri 2 pada 23 Februari 2022 pada jam 3 petang menerusi aplikasi Microsoft Teams. Sesi tersebut akan disampaikan oleh Yang Berusaha Profesor Dr. Hasli Syahril Lim bin Abdullah, Pensyarah Fakulti Kepimpinan Universiti Sains Islam Malaysia dan juga merupakan kaunselor berdaftar bersama Lembaga Kaunselor Malaysia. Unit kaunseling juga akan memilih peserta terbaik bulanan. Disertakan syarat-syarat penyertaan seperti berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak baiknya kita mulakan sesi pada petang ini Motivasi Kerjaya Siri 2 dengan Ummul Furqan Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 ya rabbal alamin. Yang saya kasihi, yang saya hormati barisan pengurusan kanan Lembaga Tabung Haji, pengarah-pengarah wilayah, pengarah-pengarah negeri, keluarga besar Lembaga Tabung Haji daripada hujung utara sana sehinggalah ke Borneo sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ala kulli hal, pada petang ini, pada petang yang barakah ini, insya-Allah kita sama-sama akan turut serta dalam sesi yang kita dah war-war-warkan kepada semua anggota tabung haji
iaitu motivasi kerjaya seperti mana yang telah terpapar di skrin di sana. Sebelum kita mulakan sesi pada petang ini, suka untuk saya promosikan. Mungkin pada awal ni saya nak promosikan dan di akhir nanti juga saya akan promosikan program yang kita akan adakan juga pada Jumaat nanti, iaitu Usrah Mahabbah. Tuan-tuan, sekiranya tuan-tuan berminat untuk menyertai program ini program tertutup dan kita ada limitasinya. Tak ramai yang kita akan buka, dan mana-mana yang berminat boleh mendaftar di ruangan link yang kami akan sharekan nanti. Okey tuan-puan, 36 orang bersama dengan kita pada petang ini. Alhamdulillah. Boleh tak sebelum kita mulakan pada petang ini, kita bagi tahu apa keadaan tuan-puan sekarang, apa khabar tuan-puan pada petang ini? Boleh sharekan di ruangan chat. Kalau kita di Microsoft Team ni kita ada meeting chat. So boleh nyatakan tuan-tuan, apa khabar tuan-tuan, tuan-puan pada petang ini? Mungkin ada yang dalam keadaan yang alhamdulillah sihat walafiat, alhamdulillah. Ada rakan-rakan Tuan Haji Khairul Hazwan, alhamdulillah sihat Tuan Haji. Mana rakan-rakan daripada Sabah, Sarawak, daripada Negeri Sembilan ada di sana, Sarjan Hasnul, alhamdulillah. Tuan Haji Azri, alhamdulillah sihat. Dalam rakan-rakan yang lain, boleh sama-sama kita kongsi-kongsikan keadaan tuan-puan hari ini. Alhamdulillah daripada Kuching, Puan Hajah Mazian sihat ya, alhamdulillah. Puan Hajah Hirdawati, alhamdulillah semuanya sihat. Dan alhamdulillah ini yang kita nak. Dan kita tak lupa juga pada rakan-rakan kita tuan-puan, yang mana mungkin tuan-puan pun tahu ada rakan-rakan kita yang diuji, dan mungkin ada yang bersama-sama hari ini dengan kita pada hari ini, dia mungkin dalam tempoh kuarantin ke apa kan. Jom kita sama-sama bagi nasihat kepada tuan-puan, kepada rakan-rakan kita yang sedang diuji. Mungkin kita boleh typekan di ruangan chat kata-kata semangat kepada rakan-rakan kita yang sedang diuji. Mungkin yang ada bersama dengan kita pada petang ini, mungkin kata-kata nasihat macam yang seperti mana yang Sarjan ada beritahu ni, alhamdulillah. Tapi 4 orang staf negeri positif COVID-19. So inilah sokongan-sokongan seperti inilah yang kita perlu berikan kepada rakan-rakan kita, tanya-tanya khabar mereka. Macam Tuan Yadi Azizul, syukur alhamdulillah sihat, alhamdulillah. Okay, so daripada sini kalau kita kenal, kita tahu rakan-rakan kita sedang diuji, jom kita support mereka, tanya khabar mereka, tanya apa yang boleh dibantu. Seperti mana yang Sarjan bagi sharekan tadi, 4 orang staf negeri di Sembilan ada yang positif. Tanya mereka, mungkin ada dalam kalangan rakan-rakan kita di sini. Okey tuan-puan, teruskan sebarkan kebaikan, sebarkan persekitaran yang positif dalam kalangan kerja kita semuanya. Moga-moga kita memperoleh kebahagiaan, kesejahteraan yang akan kita sama-sama kupas pada petang ini. Baru nak masuk tajuk. Okey, alhamdulillah tuan-puan, hari ini Motivasi Kerjaya Siri 2 unit kaunseling membawakan yang mana mungkin tuan-puan yang bergelumang dengan profession kaunseling memang kenal sangat-sangatlah dengan Prof penceramah jemputan pada hari ini. Kalau saya sendiri secara individunya, saya kenal Prof semenjak saya berada di Universiti Malaya Lagi, dan hubungan kami, silaturahim kami sehingga ke hari ini. Kalau saya suka untuk saya nyatakan di sini, saya seperti anak Prof sendirilah, dan banyak boleh berkongsi luahan perasaan dan sebagainya. Dan alhamdulillah Prof juga membawakan secara saya kira tajuk yang Prof yang kita bawakan hari ini adalah tajuk yang special untuk Prof. Sebab Prof sendiri telah membawa tajuk ini semasa program syarahan perdana Prof di Universiti Sains Islam Malaysia USIM pada awal tahun lepas ya Prof. Alhamdulillah, insya-Allah pada petang ini
tuan-puan, anggota keluarga besar Lembaga Tabung Haji, kita sangat-sangat beruntung akan bersama-sama dengan Prof pada petang ini. Sebelum saya menyerahkan sesi ini pada Prof, suka untuk saya perkenalkan sedikitlah biodata Prof, penceramah jemputan kita pada hari ini. Nama diberi Profesor Dr. Hasli Syarif Abdullah. Sekarang sedang berkhidmat di Universiti Islam Sains Universiti Sains Islam Malaysia USIM semenjak daripada tahun 2015. Sebelum ni Prof berkhidmat di Universiti Malaya daripada tahun 1996 sehingga Julai 2015, dan Prof sendiri orang panggil bidang kepakaran Prof ni pertama dari segi mental health counselling, dan juga dari segi family counselling, dan juga addiction counselling. Dan kalau dilihat kepada kelayakan pengalaman Prof, sehingga sekarang ni Prof dah menghasilkan ramai sangat kaunselor-kaunselor di tanah air Malaysia ini, yang mana telah tersebar luas di seluruh Malaysia. Ada anak buah ataupun pelajar-pelajar Prof di Sabah sana, di Perlis sana, dan saya kira sangat-sangat orang pentinglah dari segi sudut professional counselling di tanah air kita. Dan insya-Allah pada hari ini Prof akan membawakan tajuk yang saya sangat-sangat signifikan apabila saya mendengar syarahan Prof semasa di USIM pada hari itu. Sangat-sangat memberi kesan kepada, saya kira, untuk semua orang, iaitu insya-Allah pada hari ini Prof akan membawakan tajuk redha, maaf dan syukur. Biasa kita dengar tuan-puan, pertama redha. Biasa ustaz ni cakap selalu pasal redha. Dan seterusnya kita selalu dengar maaf, memberi maaf, memaafkan dan sebagainya. Dan kita selalu dengar juga kalimat yang keramat ini, iaitu syukur. Kita biasa sering dengar ustaz-ustaz banyak di kuliah-kuliah menyatakan berkaitan dengan perkara ini. InsyaAllah pada hari ini Prof akan membawakan kepada kita 3 elemen ini yang mana Prof akan pelumatkan, blendkan untuk kita mencapai kesejahteraan psikologi, insya-Allah. Untuk itu, saya kira sudah sampai masanya untuk saya menjemput dan mempersilakan Profesor Dr. Hasli Syarif Abdullah untuk menyampaikan perkongsian Prof. Dipersilakan Prof. Terima kasih Saudara Hanif, anak didik kesayangan saya. Tahniah dan syabas kerana menganjurkan sesi petang ini untuk keluarga Lembaga Tabung Haji. Jadi kepada pengurusan kanan dan tertinggi Lembaga Tabung Haji dan keseluruhan warga Lembaga Tabung Haji, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita diberi peluang dan kesempatan untuk bersua di alam maya ini untuk berkongsi sedikit sebanyak ilmu, pengetahuan dan pengalaman yang boleh membawa manfaat kepada kita bersama. Dan kita sedia maklum, pandemik COVID-19 ni dah berlarutan 2 tahun dah, dan ia membawa kesan dan impak yang bukan sedikit kepada ramai orang, termasuk kita. Ya, so malah ada rakan-rakan ataupun warga tabung haji yang sedang diuji dengan keadaan positif. Jadi apabila kita diuji ataupun terkesan dengan pandemik dan juga bencana alam tempoh hari, maka ia sudah pasti kita akan terkesan dari pelbagai sudut, ya. Dan bagi yang terkesan ni, biasanya kita cuba bangkit, cuba bangun semula dengan kudrat, dengan segala sumber yang kita ada, ya. Dan kalau kita mampu dengan disertai dengan daya resilience ataupun daya bangkit yang tinggi, tambah dengan sokongan bantuan, insya-Allah kelangsungan hidup kita dapat diteruskan dengan agak memuaskan walaupun tidak seperti dahulu. Okey.
So apabila kita terkesan oleh apa jua peristiwa, biasanya ia akan mendatangkan satu respon psikologi dalam diri kita. Respon psikologi di sini maksudnya pemikiran kita biasanya akan ke arah positif ataupun negatif apabila kita diuji. Biasanya negatif. Diuji, pemikiran kita biasanya akan ke arah negatif kebiasaan. Dan rentetan pada itu, ia akan membawa pada perasaan yang macam mana. Negatif. Okey, Sedih. apabila pemikiran negatif membawa pada perasaan negatif, maka kita punya tindak tanduk kita juga biasanya akan menjadi negatif. Maka itu tidak membantu kita. Malah ia boleh dianggap sebagai merosakkan kita. Self-harming thoughts, self-harming feeling, self-harming behavior. Maknanya semua itu mendatangkan kemudaratan, kerosakan ya kepada diri kita. Kalau kita terus-menerus melayani perasaan, pemikiran dan tindakan yang negatif itu. Okey, soalnya ialah adakah tidak normal bagi kita apabila kita diuji kita berfikiran negatif? Normal ke tak normal? Biasa ke tak biasa? Biasa. Biasa. Benda tu biasa. Okey, kita ni memang ada perasaan, jadi memang ada perasaan positif, ada perasaan negatif. Cumanya macam mana kita nak menyerlahkan lebih banyak perasaan positif daripada negatif. Di sini saya nak bawa kepada sifat keinsanan kemanusiaan diri kita. Apakah ciri-ciri ataupun sifat-sifat yang perlu ada pada diri kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang insan? Okey, ada 4 ciri atau sifat yang saya sangat tegaskan. Yang pertama ialah love and compassion ataupun kasih sayang. Mengasihi, menyayangi. Pengasih, penyayang. Sejauh mana kita mengasihi diri, menyayangi diri kita. Self-love and self-compassion. Apabila kita terjerumus dengan pemikiran yang negatif, perasaan yang negatif, tindakan kita juga negatif. Adakah itu manifestasi kekasih sayangan ke diri ataupun sebaliknya? Sebaliknya. Ya, kadang-kadang tanpa sedar, kita sebenarnya tak sedar bahawa tindak tanduk kita, perasaan kita, pemikiran kita, ya, sebenarnya tidak membawa manfaat apa-apa, malah membawa mudarat. So, kasihi diri, sayangi diri. Kalau kita kasihi diri, kalau kita sayangi diri, apa yang kita akan buat? Kita buat perkara-perkara yang membawa manfaat ke membawa mudarat? Manfaat. Ya. Cuma adakah kita lakukan sebegitu? Terutama sekali ketika kita sedang diuji. Ketika kita sedang diuji, kebiasaannya negatif, 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 malah ia akan menambah terukkan lagi keadaan. Dan kadang-kadang kita tak sedar. Dan kita biarkan keadaan itu berlarutan. Dan itu yang memang boleh membawa kepada penyakit psikologi yang serius kalau tiada kesedaran dan tiada intervensi diberikan. Okey, so kasihi diri, sayangi diri. Barulah kita ada kemampuan untuk jaga diri kita. Kalau kita tak kasihi diri kita, tak sayangi diri kita, kita main belasah aja, makan pun tak jaga,
exercise pun tak buat. Ya. Jadi berat badan pun kita biar je. Okey. So kalau kita jaga diri maknanya kita perkataan ialah kita mindful. Kita mindful, kita sedar keadaan kita sekarang ini, apa yang sedang kita lakukan. Kita boleh rasakan, kita boleh dengar dengan jelas dan memahami, menghayati. Ketika itu maknanya kita present, kita hadir, ada di sini. Ketika ini ada kebersamaan ini. We are mindful. Apa yang kita makan, kita mindful. Apa itu? Rasanya macam mana? Masinnya macam mana? Dia punya kolesterolnya macam mana? Kita mindful. Tapi kalau kita tak mindful, kita main makan je. Kita makan banyak mana pun, kalau kita tak mindful, apa akan jadi? Ia memanfaatkan ke memudaratkan? So, semua itu sebenarnya ada hubung kaitan. Kalau kita sayangi diri, kita kasihi diri, kita ni mindful tentang apa yang kita sedang lalui dan lakukan. Malah keadaan aircon sekarang pun kita rasa, kita tahu, kita boleh tahu sama ada dia okey ke tak okey, membahayakan ke tidak, memudaratkan ke tidak. Dan kita sedar dan kita cuba kawal keadaan supaya ia sentiasa mengamankan, mendamaikan, mengharmonikan, bukan sebaliknya. Okay, so kita perlu ada self-love and self-compassion, ya, supaya kita mindful tentang kesejahteraan, kesehatan, ya, diri kita, agar kita sentiasa menjadi aset kepada diri, kepada organisasi, kepada keluarga, kepada masyarakat, kepada agama dan bangsa. Mengasetkan diri maksudnya menambah nilai, kita sentiasa add value, bukan jadi liability. Liability maknanya menjadi bebanan yang orang lain kena pikul. Jadi bagi kita, seperti saya pernah pesan pada saudara Hanif, kasihi diri, sayangi diri sebagai seorang bapa kepada anak-anak. Bapa, anak-anak masih memerlukan anda kena jaga diri supaya dapat memikul dan melaksanakan amanah kita dengan sebaik mungkin. Okay, kalau kita tak jaga diri kita, tak sayangi dan kasihi diri, ya, tak mindful tentang apa yang kita sedang lalui, lakukan, maka kita tak dapat kawal, kita tak dapat nak navigate. Ya, so self-love and self-compassion. Bukan saja pada diri sebenarnya. Kita perlu juga ada love and compassion pada orang lain. Kita ni mula dengan kasihi diri, sayangi diri. Lepas tu ada keupayaan untuk kasihi dan sayangi orang lain. Bayangkan kalau seorang, ya, ada individu yang tak ada kasih sayang dalam dirinya. Dia tak ada sifat pengasih dan penyayang. Bolehkah kita gelarkan dia sebagai manusia? Kalau dia tak ada sifat pengasih dan penyayang. Bukan manusia normal. Ya, maknanya dia bukan manusia yang normal. Perlukan bantuan, kita perlu tolong dia untuk menyemarakkan semula sifat kasih dan sayang pada dirinya. Ada orang disebabkan pengalaman hidup, ya, peristiwa yang dia alami, yang dah menutup ataupun membekukan dia punya sifat kasih dan sayang. Okey, jadi kita kena cairkan balik. Kita kena bantu dia supaya kita boleh cairkan hati dia yang dah beku
Ya, kita nak cairkan, lembutkan hati dia yang dah keras, kita nak lembutkan supaya sifat pengasih dan penyayang dia tu dapat dipulihkan semula. Kalau tidak, bayangkan ya, seseorang yang tak ada sifat pengasih dan penyayang, macam mana perhubungan dia dengan orang lain? Tidak mesra. Adakah dia disenangi oleh orang lain? Adakah dia mahu didekati oleh orang lain? Ini berlaku dalam keluarga antara ibu bapa dengan anak-anak, adik-beradik, ya, suami isteri, di organisasi pun sama. Okey, pembawaan diri kita lah, ya, kalau kita ada sifat pengasih penyayang, insya-Allah kita lebih disenangi, ya, dan mudah mahu didekati. Perhubungan dan silaturahim tu dapat diurus dengan baik, dengan sihat. Tapi kalau kita tak ada pengasih penyayang, maka perlu dapatkan bantuan tu. Maknanya ada isu hati tu. Ada isu hati. Hati dia dah keras. Hati dia dah mungkin beku. Dah dibekukan, ya. Okey, itu yang pertama. Of course, pengasih penyayang kita pun secara spiritual kita kasihi dan sayangi Allah Ta'ala, kan. Itu satu lagi perspektif. Ya, so hubungan kita dengan orang lain perlu disaluti dengan kasih dan sayang. Apa jua yang kita buat seharusnya demi kasih dan sayang. Kalau kita nak menegur kesilapan, kesalahan kawan kita, anak kita, itu pun demi kasih sayang, bukan yang nak melepaskan kemarahan kita, menjatuhkan air muka dia. Menghukum, mendenda, menegur ada tempatnya dalam kehidupan. Cuma caranya kena melandaskan prinsip, iaitu untuk mendidik, bukan untuk mengaib. So, macam mana kita menegur, macam mana kita marah, macam mana kita hukum, ya, macam mana kita denda, sehingga kan orang yang dihukum, yang didenda tu dia boleh terima dan dia sedar akan kekurangan dirinya dan dia cuba perbaiki diri. Itu kemahiran yang perlu ada. Tapi kalau kita tak ada sifat pengasih, penyayang, agak sukarlah kita nak membantu mendidik orang lain. Niatnya mungkin nak mendidik, tetapi banyak yang tercalar. Banyak yang tersakit. Okey, itu yang pertama. Self-love, self-compassion, sebab itu yang akan cuba kita sebab dalam kesibukan hidup kita ni, sukar kita nak dapatkan orang yang menyayangi kita, mengasihi kita. Kalau ada, alhamdulillah. Tapi dengan kesibukan mencari rezeki semua ni, yang nak cuba datang bantu tu tak banyak. Ada, kita terima hakikat ada, tapi kebanyakan sibuk dengan kehidupan hariannya sampai dia, ya, so mungkin kita kena tengok balik amanah kita. Terutama sekali yang diamanahkan pada kita dalam keluarga, dalam organisasi. Itu adalah amanah. Okay, so amanah ni yang paling sukar untuk kita nak melaksanakan amanah yang kita pikul ni ialah dari segi keadilan. Adil ke tidak? Kita dah melaksanakan amanah kita dengan seadil-adil ke tidak? Adil bagi kita, adil pada organisasi, adil pada pelanggan kita, rakan sekerja kita. So that is a challenge. Itu memang satu cabaran lah, ya. So
Saya nak kembali kepada sifat, 4 sifat ya. Saya baru sentuh 1. Self-love, self-compassion, supaya bangunkan diri, jaga diri agar diri jadi aset yang boleh menyumbang, yang boleh memberi, ya, dan boleh berkongsi dengan apa jua yang kita ada dengan orang lain, ya. Okey, yang kedua ialah kindness, hati yang baik, yang ingin membuat kebaikan, yang ingin melakukan amal jariah, sedekah dan sebagainya. Sifat menolong bantu ini, kindness. Okey, kind, dia hati yang baik, baik hati. Ini soal hati tadi ni, hati yang baik. Kalau hati yang keras, kita kena lembutkan. Okey, kalau hati busuk, kita kena macam mana? Baikkan hatinya. Hati busuk ni takut kan? Hati busuk ni maknanya dia nak kenakan orang tau. Dia nak lakukan sesuatu yang tak baik pada orang lain. Tu busuk hati. So kita kena semak keadaan hati kita. Hati yang lembut, hati yang baik, ya. Kalau hati yang dah keras tu, ya, hati yang dah busuk itu penyakit hati yang memang perlu dapatkan rawatan dan intervensi, ya. So kindness. Soalnya, adakah anda melakukan kebaikan pada diri kita? Soalannya ialah, have you been kind to yourself? Adakah anda berbaik hati pada diri tak? Berbaik hati pada orang lain tak? Okey, so ini semua ada implikasi tak kepada perhubungan kita? Ada implikasi ke tidak? Okey, kalau kita hati kita baik, niat kita pun baik, ya, pemikiran, perasaan, perlakuan kita baik demi kebaikan, untuk kebaikan orang lain, insya-Allah, ya, insya-Allah rewardnya akan datang kemudian. Kalau niat kita ikhlas, kita tak mengharapkan apa pembalasan pun kan. Okey, so berbaik hati bukan saja pada diri, pada ahli keluarga kita, ya, dalam organisasi. Yalah, I think itu memang saranan agama kita pun. Pengasih, penyayang, buat baik, berbakti, ya. Okey. Yang ketiga ialah merciful. Merciful ni maknanya dia ada sifat belas kasihan, dia ada sifat pengampun, dia ada sifat pemaaf. Bukannya sebaliknya. Orang yang kalau tak ada mercifulness ni, maknanya dia ni pendendam. Orang yang pendendam ni macam mana ya hubungannya dengan orang lain? Okey ke tak okey? Tanpa kita sedari bahawa orang yang pendendam ni sebenarnya dia ada banyak toksik dalam dirinya. Banyak benda negatif yang dia simpan dan dia tak mampu nak uruskan supaya perkara itu boleh berlalu pergi, ya. Itu kemudian mungkin pada akhir hujung-hujung sesi ini kita akan tengok apakah cara kita nak merawat diri kita. Okay, so mercifulness ni maknanya kita ni perlulah ada sifat pengampun, pemaaf. Kita ni kalau buat silap kan, kita pun harapkan kemaafan orang lain pada kita tau. Ya, so kita ni nantilah kita akan cerita tentang maaf itu ya. So dan yang ketiga, yang akhir sekali, yang keempat ialah graciousness. Graciousness ni adalah macam adab. Kita ni beradab. Kalau kita tidak beradab, apa jadi? Lawannya apa?
Lawan dia tidak beradab. Biadab. Di- Biadab. Biadab. Masya Allah, kalau ada yang macam tu. Okay, so kalau maknanya bahasa yang kita gunakan, bahasa lisan dan bukan lisan kita. Cara kita berkomunikasi. Suara kita mainkan peranan yang penting tak? Ini tentang komunikasi lah ni. Macam mana kita berkomunikasi. Kalau kita ni pengasih dan penyayang, kita ni hati yang baik, kita ni ada sifat pengampun, pemaaf, cara kita berkomunikasi beradab ataupun kurang beradab. Okey, so kalau kita pengasih penyayang, kita ni hati kita baik, kita ni pengampun pemaaf. Jadi bahasa yang kita gunakan, cara kita berinteraksi dengan orang lain tu biasanya lebih membangunkan, bukan nak menjatuhkan. Memanfaatkan, bukan memudaratkan. Mengukuhkan silaturahim, bukannya menjarakkan ataupun meruntuhkan silaturahim. Itu asas. So sebagai manusia, pada saya, itulah sifat keinsanan, kemanusiaan yang perlu ada pada kita, yang perlu dididik dari kecil, ya, supaya kita dapat menjadi seorang khalifah yang merapatkan, mengukuhkan silaturahim, yang boleh membawa sama-sama kita bergerak ke arah kebaikan. Tapi kalau kita tak ada sifat keinsanan yang 4 tadi, bagi saya agak sukar. Banyak yang akan pergi ke arah negatif, yang memudaratkan, bukan yang memanfaatkan. Okay. Bagi individu yang yang saya katakan 4 tadi itu, sebenarnya dia dalam satu kontinuum. Kontinuum ni maknanya dia dalam bentuk satu skala. Mungkin dari skala 1 hingga 10. Jarang kita kata, oh dia tu tak ada sifat pengasih langsung. Ada sifat penyayang langsung. Tak mungkin begitu. Mungkin dia punya skala dia di tahap rendah. Okay, so kita perlu muhasabah diri kita. Kita punya skala pengasih penyayang, berhati baik ini, pengampun pengasih ni, pengampun dan pemaaf, serta peradaban kita beradab ni, kita berada di skala mana? Bacaannya 1 hingga 10. Kita ambil pula puratanya. Di situlah kita boleh ukur sendiri secara jujur sifat keinsanan kita. Jadi kalau kita puratanya 7 ke atas, alhamdulillah. Kalau bawah pada 3, sedar-sedarlah diri, cuba dapatkan bantuan dan pertolongan. Ya, dalam hidup ni nobody is perfect, tak ada siapa pun yang sempurna dan maksum. Setiap orang ada kelebihan dan kekurangan. Yang penting sedar kita berada di mana. Kekasih sayangan diri kita di mana? Kalau di 3, kita kena tingkatkan supaya ia tidak terus menerus merosak diri. Okay, itulah pentingnya dalam bidang kaunseling terutama sekali. Kita nak bantu orang lain sedar dia berada di mana, di tahap mana, dalam persekitaran yang macam mana. Soalan yang agak mencabar ialah sejauh mana anda sayangi diri anda.
How much do you love yourself? Banyak isu yang boleh dikupas, ya, boleh dianalisis dari sudut kekasih sayangan ke diri yang agak rendah. Kalau dia masih sayangi diri, kasihi diri, maka kita boleh bantu. Tapi kalau dia dah abandon diri dia, maknanya dia dah buang diri dia, dia dah, what is the word ya bahasa Melayu? Dia dah abandon, dia dah buang diri dia, dia dah abaikan diri dia, dia dah tak pedulikan diri dia. Maka itu memang dah penyakit psikologi yang dah sangat serius. Okay, so memang apabila seseorang sedang diuji, ya, dia punya continuum tu, dia punya self love and self compassion tu, apabila dia diuji, skala dia akan menurun ke meningkat ketika diuji. Normalnya. Ya, kebiasaannya akan menurun. Di sinilah kita cuba sedarkan dia bahawa, ya, kalau dia tak kembalikan kasih sayang diri dia, maka pertolongan apa jua yang kita bagi akan berhasil tak? Kalau dia mau sayangi diri, mau kasihi diri, kita boleh bantu dia. Tapi kalau dia dah geleng saja, ya, dia dah abandon diri dia, dia dah tak pedulikan dirinya, makan minum pun dah tak jaga, ya, dia dah menyendiri, mengasingkan diri. Okey, daripada dia mengalami neurosis, dia dah pergi ke psikosis. So, individu yang tahap 4 sifat tu yang agak rendah, kebiasaannya dia akan mengalami neurosis. Neurosis ini merujuk kepada keadaan psikologi kita yang menjejaskan kefungsian diri kita, tetapi kita masih sedar siapa diri kita. Kita masih normal, cuma prestasi kita, kefungsian kita merosot, menurun. Jadi kalau sedar, cepat diberi intervensi, insya-Allah dia boleh bangkit. Tetapi kalau dia tak sedar dan dibiarkan, maka dia boleh melarat, dia boleh terjerumus. Dia boleh terjerumus kepada psikosis. Penyakit mental akan pergi. Saya sering menyatakan istilah begini tau. Kalau seseorang tu sedang mengalami sesuatu, sedang diuji, minda dia dah sibuk berfikir. Overthinking kadang berlaku. Okey, minda dia, otak dia sibuk berfikir. Kenapa? Macam-macam persoalan. Macam-macam soalan melega di minda dia. Dia cuba dapatkan jawapan. Namun jawapan tu tak kunjung tiba. Apabila kita asyik berfikir, penat tak? Penat, Prof. Penat. Dan itu self-harming sebenarnya. Perlu sedar cepat. Itu sebenarnya self-harming. Dan saya sekarang ni juga ibaratkan pemikiran kita ni ibarat doa. Pemikiran kita ni ibarat doa. Kita dah doakan yang baik ke yang tak baik, yang positif ke yang negatif. Positif. Maka kalau kita asyik ada pemikiran negatif, maknanya itu doa negatif. Nak ke? Nak teruskan ke?
So itu salah satu kaedah yang saya gunakan dengan klien saya. Your thoughts are your doa. Pemikiran anda tu ibarat doa. You nak doakan yang baik ke, you nak doakan yang tak baik? Keputusan di tangan siapa? Pilihan di tangan siapa? Kalau kita fikirkan yang buruk, seolah-olah kita doakan yang buruk tu berlaku. Wajar ke? Rasional ke? Okey, so salah satu cara kita nak menangani pemikiran kita, overthinking kita yang negatif ni, yang jalan pintasnya ya, memang ada tips-tips kita macam mana nak menguruskan overthinking. Ada banyak. Langkah-langkahnya pun ada. Tapi jalan pintas, shortcutnya ialah pemikiran anda itu adalah doa. You yang nak doa yang baik ke, doa yang tak baik? Okay. So, kalau kita asyik dengan pemikiran, sibuk, kita letih, ya, kadang-kadang kita punya, itu yang kita punya, kita menjadi mindless. Kita terlampau banyak fikir, overthinking. Bayangkan kalau itu sedang berlaku ketika kita memandu. Minda tengah sibuk fikir. Kita menjadi mindful ke mindless ketika itu? Mindless. Kita mindless, kita tak sedar dah. Apa, kita di mana, lampu trafik hijau ke merah ke pun kita tak sedar. Tengok tu merah pun kita ingat hijau lalu. So, dua komponen otak ni, kalau terlampau banyak berfikir, dia akan tekan dan tutup bahagian perasaan itu, feeling itu. Jadi you mindless, you punya deria dah macam tak berfungsi. You menjadi mindless. You tengok tapi tak nampak. You dengar tapi tak mendengar. You bau tapi tak rasa. You become mindless. Pernah alaminya tak? Ketika zaman dulu kalau pernah putus cinta ke, Ramai yang tersedia. ataupun ketika banyak benda yang fikir, kemudian negatif pula. Hello, jalan pintasnya apa, Hanif? Jalan pintasnya apa? Kalau fikir negatif, macam mana kita nak uruskan dengan cepat? Andaikan itu adalah doa. Doa. Okey, andaikan itu sebagai doa. Okey, so neurosis ini tadi saya ada menyatakan bahawa dia adalah keadaan psikologi yang mengganggu prestasi kefungsian diri kita. Dalam kita kecewa, dalam kita tak puas hati, macam-macam perasaan negatif yang sedang kita alami, kita punya prestasi kerja okey ke tak okey? Drop. Kurang okey. Itulah pentingnya kita perlu jaga kesejahteraan psikologi diri kita, staf kita, organisasi kita supaya prestasi mereka sentiasa optimum. Kalau jiwanya tak tenang, hatinya tengah sakit dan anda mengharapkan dia untuk berfungsi, berprestasi baik, agak sukar. Di situlah kita kena pamerkan sifat kemanusiaan kita, keinsanan kita, empati kita, EQ kita. Kita cuba dekati, fahami dan memanfaatkan dia dengan interaksi kita yang sesuai.
dengan sifat kemanusiaan, keinsanan yang kukuh pada diri kita, iaitu kasih sayang, hati baik, pemaaf, pengampun, dan juga jaga adab. InsyaAllah. Ya. Dan perlu juga ingat pada kita, ya, kita ni bukannya ada ada ubat ajaib, ya, ataupun ada sentuhan ajaib, ya, pergi cakap sepatah dua kata dia dah baik. No. Itu adalah satu proses. Ya, satu proses. Sebab kadang-kadang apa yang kita sampaikan tu dia perlukan masa untuk dia proses di minda dia, baru dia sedar, baru dia dapat celik akal. Okey, so kadang-kadang kita kena bagi masa. Kita juga tak bolehlah kita ni mengharapkan hasil segera. Semua nak segera. Semua nak segera. Staff ada isu, hantar jumpa Hanif, terus jadi baik. Keluar saya bilik kaunseling, alhamdulillah. Dah tukar wajahnya dari negatif terus jadi positif. Semua itu proses, ya. Tapi memang kalau kita berusaha, ya, dengan niat yang baik, insyaAllah kita boleh mencapai sesuatu dengan izinnya lah, ya. Okey, so neurosis ada 5 neurosis yang biasa kita sendiri pun alami. Maknanya orang yang kurang sejahtera dirinya, kurang sejahtera, ya, tapi kita masih normal, lah. Cuma prestasi kita merosot. Yang pertama ialah phony. Phony ni maknanya you hidup dalam kepura-puraan. You tak boleh jadi diri anda. You cuba bertopeng-topeng, bermuka-muka. Maknanya you tak tulen, you tak genuine. Okey? So ini satu konflik yang ada dalam diri seseorang. Sehingga kan dia perlu berpura-pura. Dia perlu bertopeng. Kadang-kadang ada banyak topeng pula tu. Dengan isteri topeng lain, dengan anak topeng lain, dengan staf topeng lain. Bermuka-muka. Penat weh. Penat. Sebab kita macam berlakon. Berlakon. Okey. So, contohnya kalau kita ada membuat kesilapan. Kalau kesilapan itu lumrah. Silap kita kita minta maaf dan kita cuba perbaiki, maka perkara itu settle. Tapi kalau kita buat kesalahan, kita tak mau mengaku, kita pula buat-buat tak buat salah. Tak mengaku salah dan berpura-pura seolah-olah tak buat pun kesalahan itu. So akan wujud konflik dalam dirinya. So dan itu sebenarnya self-harming tu. Balik pada self-harming behavior. Kalau kita ada kesilapan, well, itu kita akui dan minta maaf dan perbetulkan, maka benda itu tak tersimpan tak menjadi toksik dalam diri kita. Kita tak perlu berpura-pura. Okey, phony. Itu neurosis tu. Saya rasa ada watak-watak ni dalam persekitaran kita, ya. Di organisasi kita, dalam masyarakat kita, ya. Yalah, kalau di pentas politik lagilah banyak, ya, kita tengok manusia yang bertopeng lah, macam-macam topeng, ya. That is number one. Number two, phobic. Fobik ini adalah manusia yang dicengkam dengan ketidakyakinan, ketakutan. Dia inferiority complex. Dia rasa dirinya sangat rendah
dia rasa dirinya, martabat dirinya teruk banding dengan orang lain. Ya. So keyakinan diri itu macam mana kita nak pentingkankan. Individu yang sebegini, kebiasaannya dia fokus kepada kekuatan diri ke kelemahan diri. Kelemahan diri, Prof. Kebiasaannya dia membesar-besarkan kelemahan diri sehingga ia menutupi kelebihan atau kebaikan diri dia, kekuatan dirinya. So kita kena terbalikkan. Setiap kita ni sebaik-baik manusia ada keburukannya. Seburuk-buruk manusia ada kebaikannya. Setuju? So, terpulang pada kita macam mana kita nak manfaatkan, nak tonjolkan yang baik ataupun yang buruk. Orang yang baik hati, kalau kita ada sifat keinsanan yang 4 tu, kita nak bantu mengoptimumkan potensi diri dan orang lain. Kan begitu? Bukan menjadi penghalang ataupun perosak potensi orang lain. So pentingnya kita perlu perteguhkan sifat keinsanan yang 4 tadi. Barulah kita boleh memainkan peranan kita untuk membantu orang lain yang ada sifat inferiority complex. Of course, kadang-kadang mereka fobik ini, kadang-kadang ada peristiwa silam yang memang agak traumatik. Itu memang perlu sesi intervensi yang agak intensif, ya. Okay, so kita perlu akui juga ada individu yang mengalami situasi begitu. Ya, fobik. Ya, takut. Sebelum kita pergi yang seterusnya, di sini ada soalan, Prof. Sila. Daripada Jana Dayana Novel. Seorang yang berhati kering itu, adakah dia lebih kepada prinsip diri atau mereka yang berada pada skala yang rendah? Okey. Dan adakah ia normal? Okey, biasanya seperti yang saya katakan tadi, ya, semua itu dalam kontinuum, dalam satu skala. Dia bukannya ada ataupun tak ada. Dia bukannya dichotomous. Dia adalah satu skala. So dalam skala tu mungkin kita pun sukar untuk kita nak katakan dia tu memang hati kering 0/10 ke tidak. Siapalah kita nak ukur, kan? So kita mungkin dengan seboleh-bolehnya diri sendiri yang ukur. Dia sendiri dengan jujur ukur, okey, berapa. Jadi di situ kita boleh tahu hati kering dia di tahap dari 1 hingga 10 berapa. Okey, there is no such thing yes, ada, tak ada. Dia ada di tahap sangat rendah, sederhana, tinggi, sangat tinggi. Mungkin di skala-skala begitu. Okey, jadi kita membantu sebagai rakan sekerja, kalau kita ada sifat keinsanan, ada pengetahuan, ada kemahiran dan bersedia untuk membantu, maka kita cuba bantu dia gerakkan tahap tu daripada kalau yang perkara yang negatif tu kita nak baikkan dia pada yang positif. Okey, so terjawab tak soalan tu, ya? I think lebih pada skala rendah. Hati kering ni, orang yang hati kering ni memang satu juga keadaan di mana kita perlu bantu dia. Maknanya kadang-kadang dia dah tak ada perasaan. Dia dah tak ada perasaan, dia dah macam robot. Hati dia dah kering, dia tak peduli dah. Perasaan diri dan perasaan orang lain dia dah tak ambil kisah. Maka perlu pertolongan dan bantuan. Kita kena kembalikan kasih sayangan ke dirinya. Sebab kalau dia tak sayangi diri, kalau dia berterusan begitu, macam mana hubungan dia dengan orang lain? Macam mana hubungan dia dengan Allah?
Kita cuba bawa dia berfikir dari sudut itu. Okay, alright. So, okay, so kita pergi yang ketiga, boleh? Oh, masa dah berlalu pantas, dah dekat 64. Ya, Prof. Okay. Yang ketiga ialah ambivalence. Ambivalence ni maknanya dilema. Tak tahu mana satu keputusan di persimpangan. Di persimpangan dilema. Di persimpangan dilema. Tak tahu mana keputusan yang harus dibuat. Pernah alami ya tak? Pernah, Prof. Apa yang bermain di fikiran? Penat ke tak penat? Macam-macam dicongaknya. Yang pro-nya, yang kontranya, yang positifnya, yang negatifnya. Penat dah. So, of course, dari sudut keagamaan, antara caranya ialah apa? Istikharah. Kita itu antara kaedahnya lah, ataupun usaha kita lah. Ya. So ketika itu kan, prestasi kerja kita up or down. Kalau kita berada di persimpangan dilema. Tapi tak fokus. Tidak fokus. Kadang-kadang juga menjadi mindless. So di situlah kadang-kadang hubungan kita terjejas. Perhubungan akan bendera merah, red flag dalam sesuatu perhubungan ya. Apa jua perhubungan? Red flagnya maknanya tanda amaran. Ada dua. Dah dirumuskan, sebenarnya banyak, tapi dari dirumuskan, dirangkumkan menjadi dua. Yang pertama ialah pengabaian. Pengabaian. Ada satu pihak atau kedua-dua pihak rasa terabai. Ibu bapa dengan anak, kalau anak rasa terabai macam mana? Abah asyik kerja je. Maknanya mesej tersiratnya apa? Abah ni kerja je. Itu mesej yang tersurat, yang tersiratnya apa? Jadi dalam komunikasi kita juga kena peka kepada mesej yang tersurat, yang zahir, ya, yang nyata. Kita juga perlu bijak untuk mengesan mesej yang tersirat, yang terselip di bawah. Ibarat iceberg ya, iceberg bongkar ais ya, yang kita nampak atas 10% saja di atas, naik 90% di bawah. Macam mana kita nak memahami yang tersirat ini? Macam bongkar ais. Okey, so melalui interaksi yang jujur, ikhlas dengan penuh adab, insya-Allah kita dapat saling faham, memahami. Ya, bukan hanya di permukaan saja, itu baru 10%. Okey, saya nak pergi yang keempat. Yang keempat ialah implosion. Implosion ini adalah yang suka memendam. Dia jenis pendiam. Dia marah, dia diam je. Dia pendam je. Semua itu adalah makan diri dari dalam. Sehat ke tak sehat? Implosion, simpan, dendam, pendam, semua tu. Sehat ke tak sehat? Itu makan diri dari dalam. So, individu ni sebenarnya dia perlu bantuan untuk cari outlet macam mana dia nak luahkan.
Kalau kita marah, kita kena luahkan. Jangan simpan. Simpan dia jadi toksik. Tapi cara luahan tu perlu beradab lah. Perlu bersesuaian. Jangan bila kita luahkan, ada orang yang menjadi mangsa. Okey? So, kena sediakan. Luahan ni ada banyak cara untuk kita meluahkan apa jua yang terbuku di hati kita. Macam-macam terapi sekarang ni dipopularkan. Ada yang expressive art lah, ada yang buat tulis puisi lah, ada yang menulis novel, ada yang mencipta lagu, ada yang buat gardening, ada yang baking, ada yang mungkin pergi sukan main tumbuk-tumbuk punching bag tu. So kena luahkan. Tak, ya, cuma luahan tu perlu bersesuaian dan beradab dan tidak mendatangkan kemudaratan pada diri dan orang lain bila you luahkan. Okey, so kalau you tak puas hati perlu luahkan. Cuma cara luahan tu perlu beradab, disaluti dengan kasih sayang, hati yang baik, ada sifat pengasih dan pengampun, pemaaf dan dengan adab. Nampak saya kaitkan sifat keinsanan itu dengan hubungan kita dengan orang lain, urusan kita dengan orang lain. Okey, yang keempat, yang kelima ialah explosion. Explosion ni adalah orang yang panas baran. Cuit sikit saja melenting. Cuit sikit melenting. Orang ini sebenarnya sayangi diri tak? Dia tak sedar tiap kali dia melenting tu, tekanan darah dia tak tahulah naik berapa. Lepas tu hormon positif, hormon gembira tu semua tersekat. Apabila hormon positif, hormon gembira iaitu dopamin, endorfin, serotonin dan oksitosin tu, kalau 4 hormon ni bila you tension, bila you marah, you tegang, tension, maka penghasilan dan pengaliran hormon tu lancar ke tersekat? Terganggu, tersekat. Maka bila benda keadaan itu berlaku dan berterusan, you akan dapat psychosomatic illnesses, akan dapat penyakit psikosomatik seperti migraine, jerawat, gastrik. Of course lah, 3 serangkai itu semua ada hubung kaitan dengan keadaan psikologi kita. Darah tinggi, kencing manis dan jantung. Itu psikosomatik. So kalau kita tak jaga kesejahteraan diri kita. So daripada 5 neurosis ni, macam mana redo, maaf, syukur boleh bantu? Bila you mengalami kesilapan berlaku, you rasa bersalah. Okey, daripada you cuba bertopeng, ya, berpura-pura. Lepas tu yang you rasa takut, you rasa tak yakin. Lepas tu you tak tahu nak buat keputusan. Lepas tu you jenis pendendam. Lepas tu satu lagi you jenis yang suka melenting. So redo, maaf, syukur ni macam mana nak bantu? Daripada kita fokus pada negatif, memang ia memudaratkan, ya. Zaman pandemik dan bencana ini, kita sebenarnya mengalami kehilangan. Betul? Isu utamanya ialah kehilangan. Apa yang kita hilang? Rakan-rakan kita yang sedang mengalami kes positif ni, apa yang mereka kehilangan apa? Masa bersama mereka. Kita sebenarnya kehilangan yang umum ialah kebebasan kita. Kita dah hilang kebebasan kita. Tidak seperti dulu lagi.
Kita tak boleh bergerak bebas. Banyak halangan, banyak SOP yang kita kena patuhi. Apabila kita mengalami kehilangan, kehilangan dia ada pelbagai lah. Yang umumnya ialah kebebasan. Ada yang hilang mata benda, ada yang hilang mata pencarian, pekerjaan, dibuang kerja, ya. Ada yang kehilangan harta benda, ada yang kehilangan orang tersayang. So macam-macam kehilangan. Tapi yang umum yang kita semua alami ialah kebebasan hilang. So kita rindu, kita sedih, kita pilu, kita hiba. Kita sedih, rindu, hiba semua tu self-harming ke tidak? Kalau berterusan. Self-harming. Self-harming. So, selagi kita tak reda dengan situasi semasa, kita tak terima, kita tak reda, maka jiwa kita tenang tak? Kacau. Kacau. So, soalan yang selalu saya ajukan ialah, dalam kehidupan ni, apa yang kita cari sebenarnya? Antara utamanya ialah keredaan, ya tak? Betul. Itu antara yang utama. Kita nak kebahagiaan, kita nak keberkatan, kita nak keredaan. Tapi kalau kita tak meredai, adakah kita akan diredai? Meredai agar kita diredai. Setuju? Setuju. Kita tak boleh paksa, kita hanya boleh membantu you. Kalau you nak diredai, you harap, you inginkan keredaan, perlu tak you meredai apa yang Allah dah packagekan untuk kita? Package yang Allah bagi ni tak sama kan? Dan kita perlu yakin bahawa semua yang berlaku ada hikmahnya. So, meredai agar insyaAllah kita diredai. Okey. Itu reda secara ringkas. Yang kedua, maaf. Pemaaf ini adalah, sifat pemaaf ini adalah untuk kebaikan siapa sebenarnya? Diri sendiri. Ya. Memaafkan sebenarnya banyak manfaatkan diri. Kalau kita ni pendendam, kita sebenarnya self-harming. Kita rosakkan diri kita. Kita yang sakit hati. Kita yang sakit sendiri. Tapi kalau kita memaafkan yang merupakan satu kekuatan yang memang juga satu nilai yang perlu kita amalkan dalam hidup kita. Ya. Tak lama lagi Ramadan kan. Ramadan kita minta maaf dulu. Nak pergi haji pun kita minta ampun maaf daripada saudara mara semua. Ya. Malah ada juga yang menyatakan, ya, cuba betulkan pada saya. Sebelum kita solat pun kita seharusnya minta maaf dulu, ya. Tuan Haji? Memaafkan. Supaya hati kita bersih, suci. Kalau kita tak memaafkan dan tak minta maaf, hati kita belum suci bersih, solat yang kita dirikan tu, tak tahulah apa ceritanya. Begitulah lebih kurang. Tapi Haji lebih arif lah tentang benda ni. Okay. So, kemaafan bukan bermakna kita maaf, kita boleh lupakan terus peristiwa yang orang buat pada kita. Sebenarnya, memaafkan itu adalah permulaan untuk melupakan. Namun begitu, kadang-kadang kita tak perlu lupakan pun. Kita perlu ambil iktibar daripada peristiwa itu. Ambil pengajaran daripada peristiwa itu.
Okay, so we learn lesson. Jadi kita tak perlu lupakan peristiwa itu. Kita ambil iktibar. Okay, so itu dari sudut maaf dan syukur. Minda kita bila kita mengalami apa jua ujian dugaan, minda kita fokus pada yang negatif ke yang positif? Negatif. Kebiasaannya negatif. Jadi kita kadang-kadang yang negatif tu mungkin 10% saja daripada keseluruhan 100%. 10% negatif. Ada 90% positif yang Allah bagi. Tapi kalau kita minda negatif, 10% tu dibesar kan. Sehingga kan kita lupa nak bersyukur. Kita sebenarnya ada 90% yang Allah dah bagi. Kalau kita tak bersyukur, maknanya syukur kita alihkan minda kita kepada yang positif. Bersyukur ni membawa minda kita kepada menyedarkan kita tentang kasih sayang Allah bagi kat kita, hanya yang Allah dah anugerahkan dan berikan pada kita. Jadi kalau kita tak bersyukur, maka kita tak menjaga, kita tak dapat nikmatnya, ya. Dan Allah mungkin akan tarik. Contohnya lah kan, kesihatan kita. Syukur ke tak syukur ni? Kalau kesihatan kita syukur, maka kita jaga sebaik mungkin. Kan begitu? Kalau kita tak jaga, maka nanti Allah tarik kesihatan kita. Itu sebenarnya nikmat yang tak ternilai tau, kesihatan. Kesihatan fizikal dan mental. Dan spiritual. So, itu adalah instrumen untuk kita nak menguruskan kehidupan diri kita agar keadaan psikologi kita sentiasa sejahtera dan insya-Allah akan mencapai menikmati kebahagiaan dan keberkatan dan apa je usaha kita akan diredai Allah Taala. So saya berhenti di sini buat sementara waktu. Jika ada soalan interaksi selanjutnya, silakan. Okey, thank you Prof. Di sini ada satu soalan daripada Tuan Haji Tarmizi Abdul Hamid, pengurus cawangan Kuala Kangsar. Assalamualaikum Prof. Sejarah lampau insan adakah mempengaruhi sikap insan tersebut yang selalu tiada adab? Beliau juga ada menyatakan pandangan, pada saya adab itu penting walaupun tinggi ilmunya. Dalam syariat pun juga adab dulu daripada baru mengaji. Terima kasih soalan tu. Soalan tu mengingatkan saya untuk berkongsi dengan anda dengan konsep terpelajar dengan terdidik. Orang yang tinggi pelajarannya, kelulusannya, belum tentu dia itu terdidik orangnya. Orang yang terdidik, macam mana sifatnya? Orang yang terdidik mempunyai sifat yang macam mana? Beradab ke tidak beradab? Okay, saya bagi peluang pada rakan-rakan nak menjawab. Haji tadi mana? Haji apa tu? Saya bagi ruang pada Haji Tarmizi. Saya onkan mikrofon Haji Tarmizi. Silakan Haji. Tuan Haji. Tak jumpa dah. Tuan Haji boleh onkan kamera dulu Tuan Haji. Tuan Haji Tarmizi. Itu ke dia. Tu dia. Ya, silakan. Okey, terima kasih kerana mendengar soalan saya. Okey. Orang yang terdidik lebih tinggi ilmunya daripada orang yang mendapat ilmu yang tidak terdidik itu. Jadi pada saya, kedua-duanya tu harus selari. Dia mendapat pendidikan
sangat bagus dalam milenium ni. Tetapi dalam waktu yang sama dia harus terdidik daripada awal ilmunya itu. Jadi pada saya kalau dia ambil ilmunya tu dia pertengahan jalan, dia tidak dididik asasnya itu, mungkin dia ada masa lampau dia tu kita pun tak tahu. Jadi saya menyuruhlah semua kawan-kawan saya, carilah ilmu tu kedua-duanya sekali, terdidik dan macam Prof cakap jadilah. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih. Jadi, bila kita cakap tentang terdidiknya seseorang tu, maknanya dia ada sifat keinsanan, kemanusiaan yang mantap, yang ada 4 elemen tadi. Okey, maknanya bila dia berinteraksi dengan orang lain, dia membawa manfaat. Dia membawa keharmonian, dia membawa kedamaian, dia membawa keamanan. Bukan sebaliknya. Kalau orang yang ada ilmu yang tinggi, kelulusan yang tinggi, tetapi pembawaan dirinya bila dia berinteraksi dengan orang lain, dia membuatkan orang lain rasa kedil, rasa kecil macam kuman, membuatkan orang rasa tak berharga. So itu sebenarnya menggambarkanlah tahap terdidiknya dia dari segi kemanusiaan itu. Ada persoalan di situ. Walaupun dia seorang yang berjawatan tinggi ke, berkelulusan tingginya, pada saya sangat penting sebab kita ni manusia. Kita perlu saling memelihara hati manusia supaya kita hidup dalam keadaan aman, damai dan sentiasa maju ke hadapan agar usaha kita, ikhtiar kita mencapai keredaan Allah Ta'ala. Okey, Prof. Dan saya setuju dengan Tuan Haji tadi bahawa ya secantiknya, excellentnya ialah you berkelulusan tinggi dan you sangat terdidik sebagai seorang insan. Itulah kecemerlangan seseorang. Dalam Islam ada 2, Prof, yang menyatakan kekuatan seorang itu dia datang daripada dia iman dia itu sendiri dan juga gentleman profesionalnya mereka. So itulah yang kita nak garapkan dalam semua keluarga tabung haji, iaitu profesional mukmin tadi. Yang mana kita nak adakan individu yang celik akalnya, pintar, cerdas fikirannya dan juga terdidik akhlaknya. InsyaAllah. So, Okey rakan-rakan, mungkin boleh Prof. juga Hanif, Ya, Prof. sedikit masa lagi, ialah kita selalu kata sabar itu separuh daripada iman. Orang yang sabar, orang yang penyabar ni, dia mempunyai sifat redha, sifat pemaaf ke tidak, sifat syukur ke tidak. Adakah redha, maaf, syukur ini yang memantapkan sifat sabar seseorang? So itu persoalan yang saya lontarkan untuk anda semua cuba fikir-fikirkan ya, tentang redha, maaf, syukur dan tahap kesabaran seseorang. Selalu kita memanglah dalam psikologi dan kaunseling kita jarang nak gunakan perkataan ataupun menyatakan minta orang tu sabar. Sebenarnya dalam orang yang sedang mengalami situasi sebegitu, mungkin penerimaan tu tidak begitu sesuai lah. Ya. So, redha, maaf, syukur itu pada saya memang boleh meningkatkan tahap kesabaran seseorang. Okey? Okey, Prof. Sidang pendengar ada lagi soalan? Boleh kalau jika nak berterus dengan berhubung terus dengan Prof, boleh raise hand dan kita akan onkan mikrofon. Dan kalau ada segan ke, boleh di chat pun tak ada masalah. Nak PM tepi saya pun tak ada masalah.
Apa dia siapa yang tulis tadi, terdidik dan mampu mendidik. Ya, Ya. kita perlu mendidik dulu diri kita, kita menjadi seorang yang terdidik agar kita boleh mampu mendidik anak-anak kita, rakan-rakan kita, orang lain. Supaya kita ialah menjadi, ya mungkin itulah sifat yang perlu ada pada kita sebagai khalifah. Ya. Okay, kita tengok juga Prof, ramai rakan-rakan kita yang mencatatkan nota-nota sepanjang Prof berkongsi tadi. Alhamdulillah, insyaAllah nota-nota ini boleh diakses kembali daripada tuan-tuan, puan-puan untuk refresh kembali. InsyaAllah rakaman sesi ini juga kita ada buat rakaman dan insyaAllah kita akan sebarluaskan pada tuan-puan untuk refresh kembali. Saya kira semasa Prof berkongsi tadi tersusun notanya, tersusun dia punya poin-poinnya dan saya kira 1 jam masa berlalu tu sangat pantas Prof. Alhamdulillah. Aku rasa begitu sebab teruja sangat dan berkongsi. Allahu Akbar. Terima kasih banyak Prof. Okey, Tuan Haji Tamizi ada sekali lagi angkat tangan ni. Mungkin boleh sekali lagi. Tuan Haji, silakan. Okey, Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Okey, lagi sekali Prof. Ya. Saya nak tanya, ini mungkin soalan yang sangat agak tinggi sikit lah. Okay. Kalau kita bercakap dalam segi, minta maaf politik, orang politik ni saya melihat dia langgar semua, betul. Dia langgar semua. Adakah dia ni tak ada sifat mendidik ataupun dia tidak mengaji tinggi, kerana dia tahu yang dia ada pengajian, dia ada ijazah semua, tapi dia langgar semua kerana matlamat dia kuasa. Jadi wallahualam. Jadi itulah, minta maaf saya nak tanya itu je. Ya, okey, perkara yang sensitif. Namun begitu, kita kembali kepada asas kita sebagai manusia. Kita perlu ada moral compass, malah kita perlu ada kompas agama kita. Kompas neraca tunjuk arah kita supaya kita tahu mana matlamat hidup kita, laluan kita yang perlu kita teruskan. Tapi kalau seseorang tu minda dia dah terlampau taksub dengan kuasa, okey, bahagian otak tu, bahagian pemikiran tu terlampau fokus pada kuasa dan kekayaan, maka dia menjadi mindless. Dia punya perasaan bahagian otak yang memproses 6 deria tu sudah pun dibekukan. Maka dia dah tak pedulikan lagi. Di situ matlamat pada dia, matlamat dah menghalalkan cara. So itu nampaknya begitu yang berlaku. Jadi kita ambil iktibarlah daripada apa yang sedang berlaku, yang kita nampak, yang kita perasan, maka yang baik kita jadikan teladan, yang buruk tu kita jadikan sempadan sebagai juga ingatan pada diri kita. Ya, so kalau kita ada 4 sifat keinsanan itu dan diperteguhkan dengan kompas agama kita, nilai agama kita, insya-Allah ya kita tak akan terkeluar pada landasan kita ke arah mendapat keredaan Allah Taala. Okey, saya kira dah menjawab soalan Tuan Haji Tarmizi tadi. Alhamdulillah, budaya inilah yang kita nak nak membudayakan, nak dibiasakan dalam keluarga besar tabung haji Prof. InsyaAllah kita punya sasaran dalam Hijrah 24 ada salah satunya adalah untuk kita membudayakan Al-Falah, Al-Falah culture. Saya kira perkara-perkara ini, psikologi, isu-isu psikologi ini sangat-sangat penting untuk kita sama-sama membudayakan dalam kehidupan kita dan seterusnya kita mempunyai persekitaran yang sangat-sangat harmoni di pejabat,
dan kita mempunyai nilai kasih dan sayang. Ada 4 perkara tadi yang saya kira sangat-sangat kita boleh menjiwai sifat-sifat keinsanan yang dinyatakan oleh Prof tadi. Alhamdulillah bila bercakap berkaitan dengan severenya, teruknya kesan impak kepada neurosis tadi dan boleh memberi kesan kepada kesejahteraan psikologi, mungkin perkara-perkara tersebut boleh kita take note kan supaya perkara tersebut kita boleh hindarkan daripada dalam kehidupan kita. Dan akhirnya teknik daripada yang dibawa oleh Prof tadi iaitu redha, maaf dan syukur tadi, saya kira boleh membantu diri kita dalam apa jua situasi yang kita berhadapan dengan ni. Dan saya kira dengan kehidupan yang sekarang kita pun tidak boleh menjangkakan apa yang akan berlaku esok, yang banyak perkara yang serta-merta yang berlaku ni. So kita kena sentiasa bersedia supaya kita dalam keadaan yang sejahtera mindanya, sejahtera psikologinya, dan untuk kita dan tak kira tak lain tak bukan amanah kita sebagai khalifah Allah SWT untuk mengabdikan diri kita kepada Allah SWT. Saya kira sangat-sangat menarik perbincangan hari ini, walaupun saya bila dengar Prof cakap ni macam duduk dalam kelas je kan. Staff pelajar Prof pun, Puan Hajah Rozana daripada Jengka pun ada bersama petang ni. Saya kira ada beberapa orang lagi lah anak murid Prof lah semasa di UM. Alhamdulillah, moga-moga tinta-tinta nasihat, tinta-tinta pengajaran daripada Prof pada hari ini sangat memberi kesan kepada kami dan untuk kami jadikan sebagai bekalan pada hari akan datang insya-Allah. So terima kasih banyak Prof, dan di akhir ini ada beberapa perkara lagi yang saya nak kongsikan pada tuan-puan. Boleh Tuan Haji Saifullah? Okey, yang pertama, insya-Allah selepas ini Tuan Haji Saifullah akan sharekan CSI. Boleh sama-sama bagi maklum balas kepada kami masa tak sesuai ke ataupun masa dah okey, dan apa harapan tuan-puan boleh kongsikan di ruangan CSI nanti. Seterusnya, kalau ada maklum balas untuk saya pun silakan ya Nif. boleh insya-Allah Prof. Dan seterusnya, yang ni kami banyak dapat persoalan macam mana Puan Hajah Nordayana boleh menang peserta terbaik last month. So tuan-puan dengan syarat just join je program kami. Paling banyak 1 bulan kami ada program 3 program. So far kita dah lepas hari ni program yang kedua dan the lastnya hari Isnin nanti. Hari Isnin nanti just ada video sahaja. Kalau tak sempat nak join live pun tak ada masalah. Boleh tekan je link di Al-Falah di di channel YouTube Al-Falah Hub, Ilmu Hub, untuk kita sama-sama lihat kembali rakaman-rakaman tersebut dan nantikan pautan yang kami akan kongsikan pada minggu depan insya-Allah. Okey, seterusnya Saifullah. Dan akhirnya kita nak ambil gambar lah bersama, kita nak rakamkan kenangan bersama dengan Prof pada petang ini. So jom sama-sama rakan-rakan yang masih bersama dengan kita pada petang ini untuk onkan kamera. Kita lukiskan kenangan kita pada petang ini bersama dengan Prof. Okey, alhamdulillah ada daripada Kuching ada Prof, ada daripada Kota Kinabalu ada Prof. Nampak tu ada tanda-tanda ni Gunung Kinabalu ada di situ. Daripada Sabah, Sarawak. Perlis ada Perlis menang angkat tangan. Okey Perlis. Okey, jom kita ambil gambar sama-sama. Kita tunggu lagi 5 saat. 5 4 3 2 1. Okey. Jom kita senyum 3. Okey, Saifullah boleh? Okey, so yang keduanya macam mana Prof? Okey, peace. Okey, peace. Okey. Alhamdulillah Prof cakap macam ni. Kita doakan kesejahteraan rakan-rakan kita. Allahu Akbar. Okey.
So, terima kasih banyak-banyak Prof dengan perkongsian pada petang ini dan sama-sama kita doakan juga rakan-rakan kita yang diuji dengan COVID. Mungkin rakan-rakan kita yang ada di pejabat tu, mungkin boleh tuan-tuan yang berada hari ini boleh tanya khabar kawan-kawan kita yang ada. Dan kalau ada tuan-puan yang sedang survive dengan COVID yang berada pada petang ini, kami semua doakan tuan-puan dalam keadaan yang sihat, diberi kesembuhan dan dipermudahkan semua urusan keluarga tuan-puan semua, insya-Allah. Okey. Saya rasa setakat itu saja. Terima kasih semua dengan kesungguhan, komitmen pada petang ini. Insya-Allah kita akan berjumpa lagi pada sesi akan datang dan kita tutup sesi pada petang ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Insya-Allah tuan-puan jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof, terima kasih Ustaz, terima kasih semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sajan. Jumpa lagi. Terima kasih Haji Samad. Terima kasih Haji. Okey, terima kasih semua. Allah. Terima kasih Haji Mizan daripada Jeddah ni. Terima kasih banyak. Allah, kita berjumpa lagi.